Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu nak tunjukkan lukisan pembiasan gelombang air. Pembiasan gelombang air. Okey, kita dah tahu kan bila di sempadan kita ni air cetek, air dalam, maka kita lukis gelombang 7. So di sini di sempadan ni sempadarjah dengan dia, lukis garisan normal. Kemudian bila dalam kecetek, gelombang ni akan menuju menghampiri garisan normal ni. So dia tak ke sana lah, dia ke bawah. Di situ. Okey, dia menghampiri garisan normal. Ini ialah sudut 7 dari normal ke sinar 7, garisan normal ke sinar bias. So mestilah I lebih besar daripada R sebab dia menghampiri kawasan cetek. Kemudian kita lukis muka gelombang 90 darjah dengan arah hambatan gelombang. Hampir sama sedalam ni. Ini semua 90 darjah. Okey. Bila dia masuk ke dalam ni, dia mesti 90 darjah dengan yang ni lah. Tapi dia semakin rapat lah. Yang lebih rapat dia punya muka gelombang dia. Ni semua 90 darjah. Okey. Jadi bila yang berubah ialah dia punya arah dan juga yang berubah ialah dia punya lambda. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula macam mana gelombang air daripada cetek ke dalam. Okey, kata dalam sempadan sama juga gelombang 7, garisan normal ke dalam dia menjauhi garisan normal. So R sini I, iaitu I lebih kecil daripada R. So kita lukis dia punya muka gelombang kawasan dalam jauh-jauh, jarak-jarak. Bila masuk kawasan cetek, dia lebih rapat, tapi sama saiz lah. Okey, lebih kurang macam tu. Setiap satu ni 90 darjah. Okey ya. Jadi apa yang berubah ialah dia punya arah, lajunya berubah, lambdanya berubah, panjang gelombang. Okey, bila kawasan ceteknya berbentuk trapezium macam ni. Okey. Ni gelombang 7, buat garisan normal darjah dengan sempadan. Bila kawasan cetek ni dia menghampiri normal, dia ke bawah. Cetek, kemudian di sini buat normal yang kedua. Cetek ke dalam dia akan menjauhi. Ni sudut 7 pertama, sudut bias kedua. Yang ini sudut 7. Bila dia keluar, tak boleh pergi sini lah. Bila sini dia away. Yang tu. So R yang lagi besar. Jadi kita buat muka gelombang dia. Dalam muka gelombang dalam, di dalam, cetek dalam. Sini dia rapat-rapat lah. Tu lebih kurang lah rapat. Bila kawasan dalam dia balik semula sama saiz landa ni dengan landa ni sama. Ni landa kecil. Okey itu yang berlaku jika kawasan ceteknya berbentuk trapezium. Okey. Kalau kawasan ceteknya berbentuk segitiga. Gelombang 7. Ni garisan normal. Dia mendekat ni cetek di dalam. Maka dia mendekati garisan normal, dan kita buat normal yang kedua, away from normal. So sini I, sini R, sini I yang kedua, sini R yang kedua. Yang tu. So kita lukis punya muka gelombang. Kalau gitu, dalam ni dia lebih rapat sebab dia cetek. Lepas sini dia balik sama seperti inilah. Okey.
Landa ni landa satu dan satu, landa cetek, ya. Itu bagi dalam bentuk cetek berbentuk trapezium. Jika bentuk ceteknya berbentuk seperti kanta cembung, di gelombang pun datang. Dalam ni kita tak boleh lukis normal sebab bentuk cekung ni melengkung. Nak lukis normalnya agak sukar. Dia apa perlu kita buat ialah yang tahu ini dalam, sini cetek, sini dalam. Jadi kita ikut bentuk yang pertama ni. Ni gelombang yang datang setelah ni gelombang ni, kita nak buat tulisan tak boleh buat lah sebab dia nak buat normal tak boleh. Gelombang datang, gelombang satah dalam. Okey, gelombang datang. Bila dia sampai sini, dia akan ikut bentuk yang pertama ni. Ni bentuk kanta cembung. Kanta cembung ni dia menumpukan. Jadi dia gelombang yang cetek ni dia akan bentuk melengkung ikut ni, tapi dia menumpu. Dia akan menumpu. Buat garisan yang tu, dia menumpu. Maknanya akan buat lebih rapat. Ikut bentuk ni yang pertama ni menumpu. Bila dia keluar, dia dah pendek macam tu kan. Tapi jarak yang ni bentuknya sudah cembung yang tu. Landa satu ni sama landa satu sini lah. Sebab sini dalam dengan dalam. Ni landa dua cetek. Yang tu. Okey. Ulang balik tak apa, cantik gambar ni. Okey. Kawasan cetek berbentuk kanta cekuk cembung. So gelombang satah datang. Kemudian dia akan ikut bentuk cembung ni tapi lebih rapat. Okey. Dia keluar pendek yang tu, pendek lagi lah. Okey. Jadi dia macam menumpu kan, menumpu. Selanda ni pendek, landa ni sama landa sini lah. Panjang gelombang dalam ni, landa dia sama. Dalam bentuk dah berubah ke bentuk ni lah. Okey. Kalau dia punya kawasan cetek ni berbentuk cekung macam tu, dia kan ke bentuk ni lah. Kalau bentuk cekung macam ni dia mencapah. Okey, ni gelombang yang datang. Gelombang yang datang tuju, dia masukkan ke bentuk ni. Tapi yang ni dia mengembang tu. Tadi menguncup kata cembung. So dia ikut bentuk ni, rapat-rapat. Tapi dia makin kembang lah, dia keluar sini. Tapi landanya dah jadi jarak balik lah. Dia makin kembang. Landa satu ni sama landa satu ni. Sebab ni dalam, ni dalam sama, ni cetek. Okey. Alright. Itulah pembiasan gelombang air. Okey. Bila melalui kawasan pantai yang ada teluk, ini ialah teluk, ini ialah tanjung, maka gelombang air yang datang melalui lautan dalam berbentuk lurus. Bila menghampiri pantai, sini makin cetek, ini makin dalam, maka gelombang ini akan terbias. Dia akan terbias mengikut bentuk pantai ini. Ikut bentuk pantai. So, kawasan teluk ni gelombangnya lebih pendek-pendek, lebih sempit, dan lebih tersebar. Jadi tenaga ombak yang datang, dia akan terbias, arahnya menumpu ke tanjung. Itu. Tenaga dia menumpu ke tanjung. Tapi di teluk ni dia tersebar. Nampak tak? Gelombang tersebar macam tu. Yang ni dia menumpu ke sini. Jadi tenaga di tanjung ialah tinggi. Tenaga di teluk adalah tenaga ombak. Jadi di kawasan teluk ni dia lebih tenang. Di kawasan tanjung, oleh kerana tenaga bertumpu di situ, dia lebih bergelora. Jadi kalau kita nak melaburkan kapal, sesuai dibina di kawasan teluk daripada tanjung. Okey, itu sedikit pengetahuan tentang pembiasan gelombang air.